Okey, hari ni kita masuk ke contoh tindak balas redox ya, yang kedua iaitu penyesaran logam. Jadi penyesaran logam ni, penyesaran halogen ni ada satu lagi slide nanti ya, sebab kita takut penuh sangat ya. Jadi cikgu dah split kan. So hari ni untuk contoh tindak balas redox yang kedua ni, cikgu nak ajar tentang penyesaran logam daripada larutan garamnya. Ya. Dan next slide yang berikutnya adalah penyesaran halogen daripada larutan halidanya ya. Kita panggil dalam English, bahasa Inggeris ya, displacement of metal from its salt solution. Ni displacement of halogen from its halide solution ya. Okey, ini yang kita ulang kaji sikit. Pada slide yang sebelum ni, iaitu tindak balas redox yang pertama, cikgu dah sentuh tentang pembakaran logam dan juga pertukaran daripada larutan aqueous Fe2+ kepada Fe3+ dan atau sebaliknya Fe3+ kepada Fe2+ ya. So hari ni kita akan masuk yang ketiga, iaitu tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya ya. Kita fokus yang ini ya. Penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, apa itu siri elektrokimia? Siri elektrokimia adalah siri elektrokimia adalah satu susunan logam berdasarkan kebolehan setiap atom untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion positif ya. Maksudnya kita ada satu siri susunan logam di mana kita susun ikut logam mana yang paling bagus membebaskan elektron lalu membentuk ion positif, jadi dia akan duduk di paras yang pertama ya. Okey, semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia itu, semakin elektropositif logam tersebut dan semakin mudah untuk ia membebaskan elektron ya. So bila dia semakin mudah untuk membebaskan elektron, so dia mudah menjalani proses pengoksidaan dan juga semakin baiklah logam itu bertindak sebagai ejen penurunan ya. Okey. Jadi kita tengok siri elektrokimia ni. Okey, siri elektrokimia ni sebenarnya ada dua. Satu siri cation dan satu lagi siri anion ya. Okey, yang kita fokus hari ni adalah siri cation, di mana kalau kita tengok semakin kedudukan logam itu semakin tinggi, kebolehan atom logam untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion meningkat. Maksudnya kebolehan dia membebaskan elektron membentuk ion positif tu meningkat ya. Tetapi apabila menuruni kumpulan, kebolehan cation tu menerima pula elektron untuk membentuk logam. Sebab kalau kita tengok sini, logam akan derma elektron untuk membentuk apa? Ion logam kan. Tapi apabila menurun kumpulan, ion logam pula semakin bagus untuk menerima elektron untuk menjadi logam semula. So kesimpulannya, semakin meningkat kedudukan logam itu, semakin elektropositif. Semakin menurun logam itu dalam siri elektrokimia, semakin kurang elektropositif. Yang ni semakin apa? Semakin tinggi elektropositif ya. Jadi meningkat atas semakin elektropositif, menurun ke bawah semakin kurang elektropositif. Maksudnya apa? Semakin kurang dia nak menerima elektron, tapi lebih kepada menerima elektron. Jadi kita tak boleh cakap ramai yang tanya cikgu kenapa kalau menerima elektron bukan ke semakin elektron negatif? Itu satu lagi siri. Sebab ni siri cation hanya ada dua saja. Semakin elektropositif dan semakin baik elektropositif, dan semakin tinggi elektropositif dan semakin kurang elektropositif. Dua saja dalam siri cation ya. Okey, macam ni. Apabila meningkat kedudukan, lebih mudah melepaskan elektron ya, lebih mudah membentuk ion positif, lebih mudah mengalami pengoksidaan. So dia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Kita ada lagi satu ya, siri anion. Okey, siri anion ni ramai student dah tahu. Ni ingat tak kita belajar di dalam topik elektrokimia kan? Cl dulu. Ingat tak dulu ni siri ni?
Ini yang kita panggil semakin meningkat kedudukan, kita panggil dia semakin elektronegatif. More electronegativity. Kalau menurun kumpulan semakin kurang elektronegatif. Ini maksud dia. Sedikit ion tadi semakin elektropositif apabila meningkat, apabila menurun semakin kurang elektropositif. Kalau sirian ion semakin meningkat kedudukan semakin tinggi, semakin elektronegativity, semakin elektronegatif, dan bila menurun kumpulan semakin kurang elektronegatif, ya. Okey, ini adalah kita masuk ke kajian tindak balas logam, penyesaran logam daripada larutan garamnya. So kalau kita tengok sini, larutan garamnya adalah apa? CuSO4, dan kita masukkan apa? Strip zinc metal kat situ, ya. Jadi kepingan zinc kita larutkan dalam larutan kuprum 2 sulfat. So zinc dapat menyesarkan kuprum. So kita akan dapat zinc sulfat dan copper, ya. Jadi kalau kita tengok sini ada dua persamaan, ada dua persamaan setengah yang kita akan perolehi. Satu, zinc akan menjadi zinc 2+. Ini persamaan kedua, Cu2+ akan menjadi Cu. So ada dua persamaan, ya. Jadi zinc 2+ ni, zinc ni dia punya nombor pengusidaan adalah kosong. Zinc 2+ nombor pengusidaannya adalah +2. Untuk Cu2+, nombor pengusidaannya adalah +2. Copper adalah 0 untuk atom, ya. So 0 to +2 ni, ni 0 kepada +2, pengoksidaan meningkat. Okey. +2 to 0 menurun. So dia adalah reduction, ya. Jadi satu persamaan setengah pengoksidaan, satu lagi persamaan setengah penurunan. So bila kita gabungkan persamaan setengah ni, kita akan dapat persamaan ionik secara keseluruhan, overall equation, ya. Di mana kalau kita tengok sini, nampak dia sudah balance kan elektronnya. Zinc ni nombor persediaannya kosong, zinc 2+ +2. Add electron to the highest charge. Okey, tambah elektron di sini. Okey, Cu2+ nombor persediaannya +2, kuprum 2 ion, ya. Ion kuprum 2, dan ni akan menjadi kuprum logam. So nombor persediaannya kosong. Add electron to the highest charge, kita tambah elektron di sini. So ni adalah persamaan penurunan, adalah persamaan pengoksidaan. So bila kita gabungkan, okey, zinc 2+ +2 elektron, Cu2+ +2 elektron jadi Cu. So bila kita cancel, so kita akan dapat zinc plus Cu2+, lepas tu zinc 2+ plus Cu. So dapatlah overall ionic equationnya seperti di bawah ini, ya. Dan kita akan dapati following with the immersion of the strip, ya. Apabila kita larutkan kepingan zinc tu ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, kita akan dapati kepingan zinc tu akan, kepingan zinc ni, ya, akan dilitupi dengan kuprum, kan, ya. Sebab zinc ni dia apabila larut di dalam larutan kuprum 2 sulfat, zinc tu akan melarut, ya. Dan logam kuprum, ya, logam kuprum ni akan mengenap di atas kepingan zinc tadi. That's why kita nampak tadi, nampak kepingan zinc yang separuh ni telah ada warna perang, di mana kuprum ni, ya, kuprum ni tadi telah mengenap di atas permukaan kepingan zinc, ya. Dan juga larutan dia nanti lama kelamaan warna biru kuprum 2 sulfat akan menjadi paler, ya, akan menjadi tidak berwarna lah, ya, semakin pudar. Kerana pada permulaannya kuprum 2 sulfat ni memang berwarna biru, tapi setelah zinc tu melakukan penyesaran kepada copper, akan terjadilah larutan itu sebagai zinc sulfat, dan zinc sulfat ni tidak berwarna, ya, sebab zinc telah menyesarkan kuprum di dalam kuprum 2 sulfat menjadi kuprum, ya. Logam kuprum ni akan mengenap di atas permukaan zinc, ya. Okey, kalau kita tengok contoh ni lagi, what is metal displacement reaction?
Okay, the metal which is situated at a higher position ataupun higher tendency to release electron, ya. So makin tinggi dia, semakin mudah untuk menerima elektron dalam siri elektrokimia, dan dia mampu untuk menyesarkan logam yang di bawahnya, ya, daripada larutan garam itu. Contoh kita ada ni, kita panggil apa? Larutan argentum nitrat. Kita tambahkan dengan kepingan kuprum. So kuprum ni mampu menyesarkan argentum. Jadi kita akan dapat kuprum nitrat dan juga argentum disesarkan, ya. So kita balance. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pada permulaannya argentum nitrat ni larutan dia tidak berwarna, ya. Tetapi apabila kepingan kuprum ni berwarna perang, apabila kepingan kuprum ni masuk ke dalam direndam di dalam larutan ini, kita akan dapati larutan ni semakin nak bertukar kepada menjadi biru, ya, sebab dia akan menjadi apa? Larutan kuprum 2 nitrat, ya. Jadi lama kelamaan daripada tidak berwarna menjadi larutan biru, ya. Dan juga pemerhatian yang kedua adalah kepingan kuprum berwarna perang ni nanti kita akan dapati pepejal berwarna kelabu akan mengenap di atas permukaan kuprum tersebut, ya. Jadi itulah pemerhatian dia, ya. Okey. So kita tengok sini apakah yang kita lihat di sini. Okey, sini kita ada kuprum ditinakbalaskan dengan argentum nitrat, ya. Kuprum kepingan kuprum dimasukkan ke dalam silver nitrate. Jadi kuprum ni akan dapat menyesarkan Ag. So kita akan dapat kuprum nitrate dan juga Ag, ya. Jadi kita akan perhatikan, ya, copper ni, kepingan copper ni menjadi nipis sebab kepingan copper ni dimasukkan ke dalam larutan silver argentum nitrat. Dan lama kelamaan kita akan nampak ni, apa pemerhatian lagi, kita akan nampak argentum ni adalah pepejal berwarna kelabu mengenap di atas kepingan kuprum, ya. Dan kita akan perhatikan argentum nitrat ni daripada tidak berwarna menjadi larutan berwarna biru. So itu adalah pemerhatian dia, ya. Okey, so apa penerangan dia? Okey, atom kuprum akan apa ni? Dalam copper strip ni, kepingan copper strip ni ada atom kuprum. Atom kuprum ni akan mendermakan elektron untuk membentuk apa? Kuprum ion 2, ya. Jadi kalau kita nampak, ya, pertama kuprum ni, persamaan setengah yang pertama, kuprum ni akan mendermakan, kuprum atom akan menderma elektron untuk membentuk kuprum 2 ion, ya. Jadi okey, yang kedua pula ini silver nitrat, argentum ion akan berubah menjadi argentum, ya. Itu sebabnya a grey solid deposited, pepejal kelabu mengenap, ya. Jadi lepas tu kita akan perhatikan apa, larutan tidak berwarna menjadi biru. So tidak berwarna menjadi biru. Jadi kita tengok sini nombor peroksidaan copper kosong ini adalah +2. So meningkat, kan? Ditambah elektron, add elektron to the highest charge, kan? Okey, ni persamaan. So ni tidak balas apa? Pengoksidaan, persamaan setengah pengoksidaan. Yang ni pula add elektron, ni nombor peroksidaannya +1, ion argentum. Nombor peroksidaannya +1, atom argentum ni nombor peroksidaannya kosong. So menurun. So bila kita menurun, ini adalah persamaan setengah penurunan. So kita tambah elektron di sini, ya. Jadi kita akan perhatikan siapa? Silver ion. Okey, ni silver ion akan menerima elektron untuk membentuk apa? Argentum silver atom ataupun argentum atom, ya. Okey, warna biru kerana ada kuprum 2 ion, dan kuprum dapat menyesarkan argentum daripada larutan argentum nitrat. So ni dia punya equation tadi. Kerana kuprum lebih elektropositif daripada argentum dan kedudukannya lebih tinggi, ya, di dalam siri elektrokimia, ya. Okey, next kita ada magnesium ditinakbalaskan dengan kuprum 2 sulfate, kuprum 2 sulfat. Jadi magnesium dapat menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya. So kita akan dapat magnesium sulfate dan juga kuprum, ya.
So magnesium kepingan magnesium akan menjadi apa ni? Nipis. Nampak persamaan yang pertama sini, magnesium akan menjadi apa ni? Magnesium ion ya, persamaan yang pertama, persamaan setengah yang pertama. Okey. Lepas tu apa terjadi? Brown solid deposited. Maksudnya apa kelas? Daripada sini ni kuprum 2 ion akan menjadi kuprum atom. So kuprum atom ni berwarna perang ya. So kita akan dapat warna perang terbentuk. Dan warna biru, okey, kita dapati di sini kuprum 2 sulfat berwarna biru akan menjadi larutan tidak berwarna ya. Okey, next kita akan perhatikan okey ya, menjadi tidak berwarna. Okey, magnesium atom akan apa? Magnesium atom ni akan apa ni? Ni mendermakan elektron membentuk magnesium ion, dan kita akan dapati pepejah perang itu adalah kuprum. Kuprum 2 ion menerima elektron untuk membentuk kuprum atom ya. Okey, jadi larutan tidak berwarna itu adalah magnesium sulfat. Magnesium telah menyesalkan kuprum daripada kuprum 2 sulfat. Jadi ini persamaan dia kerana kedudukan magnesium lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Jadi magnesium ni lebih elektropositif ya. Okey, penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, logam yang lebih elektropositif boleh menyesalkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Logam kurang elektropositif tidak boleh menyesalkan logam yang lebih elektropositif daripada larutan garamnya. So kalau tengok sini ada tindak balas 3 ni. Tapi yang ni tiada tindak balas kerana kedudukan kuprum ni lebih rendah daripada ferrum. Tengok, kuprum lebih rendah daripada ferrum. So tiada penyesaran berlaku. Plumbum juga tidak dapat menyesarkan zinc daripada larutan garamnya sebab kedudukannya sangat rendah daripada zinc. So tiada ya. Okey, next. Okey, next Okey, lepas ni kita ada lagi. Okey, pencaharian logam daripada larutan garam sambungan. Okey, zinc menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 sulfat. Okey, ni lebih detail ya daripada cikgu terang tadi. Okey, so dia ada persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. So kita nampak zinc kosong ada. So kita gabungkan dua persamaan ini. So kita akan dapat persamaan ion keseluruhan. Zinc plus Cu2 plus. So kita akan dapat zinc 2 plus plus Cu ya, seperti di bawah ini. Okey, apakah pemerhatian dia? Pepejah warna perang ya, warna perang terbentuk. Ini dia Cu ni, warna perang terbentuk ya. Warna larutan bertukar daripada biru kepada tidak berwarna. Ni warna biru kepada tidak berwarna, dan suhu akan meningkat sebab dia kita dah baca termokimia ya. Tindak balas penyesaran memang adalah exothermic. So ni adalah nota dalam bahasa Inggeris. So siapa yang nak nota dalam bahasa Inggeris boleh bacalah. Ya, a more electropositive metal can displace a less electropositive metal from its aqueous solution. Okay. Next, okay, kita ada ni bahasa Inggeris ya. Zinc can displace copper metal from copper to sulfate solution. So brown solid deposited. The color of the solution changes from blue to colorless. So the temperature increases. Okay, ni contoh ya. Zinc dapat menyesarkan kuprum ya. Okey, penyesaran kuprum daripada larutan garam kuprum disebabkan oleh logam yang lebih elektropositif. So apa dia punya pemerhatian? Larutan biru menjadi tidak berwarna dan pepejah perang yang akan terbentuk. Okay, the element is more positive in the electrochemical series has the higher tendency to release electron to form positive ion. So more electropositive, oxidize more easily. Maksudnya lebih elektropositif, lebih mudah berlaku pengoksidaan dan lebih baik sebagai ejen penurunan. Jadi semakin tinggi kedudukan logam dalam siri ES boleh menyesarkan unsur yang lebih rendah dalam siri ES ya. So kalau kita tengok sini ya, zinc react with kuprum 2 sulfat, kita akan dapat apa? Zinc sulfat and Cu. So kita akan dapat mengapa perkara ini berlaku, kerana zinc lebih elektropositif daripada kuprum. Dan apa yang berlaku pada zinc? Tengok sini ya, kelas ini zinc menjadi zinc 2 plus. So zinc akan jadi zinc 2 plus. So nombor pengoksidaannya meningkat. So bila meningkat dia adalah oxidation. So bila oxidation dia meningkat. Jadi bila meningkat dia adalah proses pengoksidaan. Jadi apa yang berlaku? Zinc akan mendermakan 2 elektron. Nampak tak? Zinc mendermakan 2 elektron ya. Untuk membentuk zinc 2 plus ion ya. So
zinc ni juga apabila zinc ni juga selain daripada melakukan proses untuk dirinya sendiri iaitu pengoksidaan, zinc juga bertindak sebagai ejen penurunan di mana zinc akan menurunkan kuprum 2 ion kepada kuprum. Kan kita nampak tadi ni kan, zinc react with copper sulfate, so kita akan dapat zinc sulfate and Cu ya. Jadi kita akan perhatikan zinc ni kepada zinc adalah apa? Pengoksidaan. So zinc ni akan menjadi apa? Reducing agent. So zinc akan menurunkan, zinc reduces copper 2 ion, menurunkan kuprum 2 ion ni kepada kuprum. Sama juga dengan copper 2 ion. Okey, dalam ni ada copper 2 ion, dia sebagai apa kelas? Dia menjalani apa? Reduction kan. Kuprum 2 ion ni menjadi kuprum. So menjalani penurunan kan. Kuprum 2 ion menjadi kuprum. So dia menerima elektron. So kuprum 2 ion ni selain daripada dirinya menjalani proses penurunan ataupun reduction, dia juga menjadi oxidizing agent, ejen pengoksidaan. So kuprum 2 ion ni akan mengoksidakan zinc pula untuk menghasilkan ion zinc ya. Okey, so macam ni. The blue cuprum 2 sulfate solution fades or become colorless. A brown solid is formed ya. A brown solid is formed ya. The zinc pieces is dissolved ataupun corroded. Copper is displaced by zinc. Ya, kalau kita tengok situ ya, zinc plus CuSO4, so kita akan dapat zinc SO4 plus Cu. So zinc will lose electron and oxidize to become zinc 2 plus ya. And then ni copper 2 ion will receive electron to become copper ya. Jadi kita tengok half equation oxidation dengan half equation reduction. So zinc undergoes oxidation, menjalani pengoksidaan, dalam masa yang sama dia menjadi ejen penurunan untuk kuprum ion kuprum 2. Okey, kuprum 2 ion pula selain daripada menjalani proses penurunan untuk dirinya sendiri, kuprum 2 ion juga membantu mengoksidakan zinc kepada zinc 2 plus ion sebagai ejen pengoksidaan ya. Okey. Tengok sini contoh ya, penyesaran logam. Okey, ni yang berlaku tadi. Okey, tengok kedudukan zinc lebih tinggi daripada kuprum. So kita tengok sini nombor persediaan zinc adalah 0 plus 2, ini plus 2 0 ya. Jadi kita tahulah siapakah nombor persediaan siapa yang meningkat dan siapa yang menurun ya. Okey, jadi pemerhatian dia larutan biru menjadi pudar, tidak berwarna kan. So pepejah perang terbentuk, ketulan zinc pun terhakis ya. So kalau kita tengok sini tadi zinc plus CuSO4, so kita akan dapat zinc SO4 plus Cu kan. Jadi kita nampak sini CuSO4 larutan birunya menjadi tidak berwarna sebab menjadi zinc SO4 tidak berwarna. Pepejah perang terbentuk ni dia. Pepejah perang terbentuk Cu, ketulan zinc terhakis sebab zinc ni bila masuk je dalam larutan kuprum 2 sulfat ni, zinc ni terus melarut. So kita ada ujian masa kita belajar form 4 dulu, larutan garam ya, kita buat apa? Analisis kan, qualitative and quantitative test kan untuk garam. So kita boleh menambahkan larutan amonia untuk kita dapat mendapatkan putih yang terbentuk melarut dalam larutan amonia berlebihan. Okay, kita belajar dulu zinc, ion zinc kita boleh kenal pasti apabila mendapatkan putih kat ion zinc tu, kita boleh kenal ada kat ion zinc dalam tu apabila bila kita test dengan amonia mendapatkan putih terbentuk apabila larutan amonia berlebihan. Kita tambah ni tingkatan 4 tu kita belajar ya. So ejen pengoksidaan dia adalah siapa? Okey, cuba tengok ya. Zinc akan jadi zinc 2 plus mengalami proses apa? Pengoksidaan kuprum 2 ion kepada kuprum menjalani proses penurunan. So ejen pengoksidaan adalah kuprum 2 ion ataupun kuprum larutan kuprum 2 sulfat ataupun copper 2 sulfate solution. Ejen penurunan pula okey, disebabkan kuprum 2 ion menjalani proses penurunan menjadi kuprum, atom kuprum, so dia adalah apa? Ejen penurunan ya. Disebabkan zinc ni menjalani proses pengoksidaan menjadi zinc 2 plus ion, so dia juga sebagai apa? Reducing agent ya. So zinc sebagai reducing agent, kuprum 2 ion ni menjalani proses penurunan dan dia menjadi apa? Ejen pengoksidaan ya.
Okey, ejen ni mesti terdiri daripada bahan tindak balas, bukannya hasil tindak balas. Okey. Cuba kita tengok ini pula, kuprum dengan argentum nitrat ya. Okey. So kita akan dapat apa? Kuprum nitrat dan argentum. Okey. Kita balancekan dia. Okey. Kalau kita tengok setengah persamaan dia, okey, setengah persamaan yang pertama ni, kita tengok kuprum menjadi kuprum 2 ion. Okey. Persamaan kedua dia Ag plus akan menjadi Ag. Okey. So add electron to the highest charge, add electron to the highest charge. Macam mana kita tahu ni highest charge? Sebab nombor pengoksidan untuk kuprum adalah kosong, nombor pengoksidan untuk ion kuprum 2 adalah plus 2. Nombor pengoksidan untuk ion argentum adalah plus 1. Nombor pengoksidan untuk logam argentum adalah kosong ya. Jadi kita tahu ini adalah proses pengoksidaan dan dia proses penurunan ya. Okey, jadi kalau kita tengok apakah pemerhatian dia, so kita akan tengok jalur kuprum ni. Okey, jalur kuprum akan apa? Jalur kuprum akan melarut ya, terlarut ataupun melarut. Yang kedua, logam perak. Logam perak terenap. Ya. Ni, grey silver grey solid deposited. Dan yang ketiga, larutan tidak berwarna. Okey, larutan tidak berwarna. Larutan tidak berwarna bertukar kepada warna apa? Biru ni dia. Tidak berwarna kepada warna biru ya. So ejen pengoksidaan dia siapa? Okey, kalau logam kuprum ni menjalani oxidation, dia juga sebagai ejen penurunan. Okey. Ion argentum menjalani proses penurunan, dia juga akan menjadi ejen pengoksidaan. So ejen pengoksidaan adalah apa? Ejen pengoksidaan adalah larutan argentum nitrat ataupun kita ambil ion dia Ag+. Okey, penurunan pula, ejen penurunan adalah logam apa? Kuprum. Okey. Jadi kita dah dapat situ. Okey, next. Okey, tengok larutan biru menjadi tidak berwarna. Okey, jadi sekejap ya, cikgu iris all ni. Okey, so larutan biru menjadi tidak berwarna, pepejal perang terbentuk dan juga ketulan zinc akan terhakis ya, ataupun apa? Melarut. Ya, boleh ya. Okey.